Selepas harga minyak dunia mula pulih semula pada tahun 2019, Sapura telah memohon untuk membuat pinjaman modal sebanyak 2 bilion ringgit Malaysia daripada bank-bank tempatan, tetapi permohonan tersebut telah ditolak. Jadi pada video kali ini, kita akan membincangkan bagaimana Sapura Energy mengalami kerugian. Sejarah Sapura Energy. Sapura Energy Berhad ialah sebuah syarikat perkhidmatan teras minyak bersepadu Malaysia. Syarikat ini pada awalnya dibentuk melalui penggabungan antara Sapura Crest dan Kecana pada Mei 2012. Sapura Energy merupakan syarikat perkhidmatan yang meliputi penerokaan minyak dan gas. Syarikat ini mempunyai lebih kurang 13,000 orang pekerja dan beroperasi lebih dari 20 buah negara termasuk Malaysia, Brazil, Amerika Syarikat, Afrika Barat dan Timur Tengah. Ibu pejabat utama Sapura Energy terletak di Kuala Lumpur dan berdagang di pasaran utama Bursa Malaysia Security Berhad. Sapura Kecana Petroleum Berhad dinamakan semula sebagai Sapura Energy Berhad pada 24 Mac 2017. Kejuruteraan dan pembinaan. Salah satu perniagaan teras Sapura Energy ialah kejuruteraan dan pembinaan yang merakumi pembuatan platform luar pesisir dan saluran paip marine untuk penerokaan minyak. Ia disokong oleh sekumpulan aset strategik seperti kapal selam dan 6 daripadanya beroperasi penuh untuk Petroleo Brasilio di Brazil. Kapal ini dilengkapi dengan kenderaan yang dikendalikan dari jauh yang dibangunkan dan dibina oleh Total Marine Technology iaitu anak syarikat Sapura Kecana dari Australia. Operasi dan penyelenggaraan. Sapura Energy juga menawarkan pelanggannya perkhidmatan operasi dan penyelenggaraan industri minyak dan gas. Perkhidmatan sokongan luar pesisirnya ialah penyelenggaraan bahagian atas, perkhidmatan bawah laut, geoukur dan geoteknik kepada peruntukan kapal sokongan luar pesisir. Penggerudian dan penyelesaian. Pemilik dan pengendali terbesar di dunia untuk belantar tender, Sapura Energy mengekalkan lebih 50% bahagian pasaran global. Pada tahun 2013, Sapura Energy membeli belantar tender yang berharga 2.9 bilion USD dari syarikat penggudian air dalam Seadrill untuk memperluaskan lagi perniagaan pelantar tender syarikat. Syarikat itu mempunyai lebih dari 4 dekad pengalaman dalam tender bagi membantu operasi penggudian dan latihan lebih dari 400 sumur dalam setahun. Penerokaan dan pengeluaran. Sapura Energy juga dikenali menerusi penerokaan dan pengeluaran minyak dan gasnya. Pada tahun 2014, bahagian tenaga syarikat mampu menghasilkan 5.1 juta ton minyak sama seperti hasil minyak di Semenanjung Malaysia. Pada tahun yang sama, Sapura juga mencapai kadar kejayaan penerokaan 100% disebabkan oleh 5 penemuan gas penting dalam projek SK408 Sarawak yang menghasilkan lebih dari 3 trilion kaki kubik gas. Sapura alami kerugian. Sejak kejatuhan harga minyak dunia, Sapura dilihat mengalami kesukaran dalam mengekalkan keuntungan mereka. Merujuk kepada laporan kewangan suku tahunan mereka, Sapura Energy mencatatkan kerugian berturut-turut sejak suku ketiga tahun lepas. Harga saham juga turut mengalami penurunan ketara dari RM5 Malaysia pada akhir tahun 2013 dan kini hanya sekitar 4 sen seunit. Setelah pasaran ditutup pada jam 5 petang 30 Mac 2022, saham Sapura Energy turun sebanyak RM4.96 Malaysia kepada 4 sen, iaitu kejatuhan sebanyak 99.2% sejak tahun 2013. Ketika ini, Sapura Energy yang dimiliki oleh Pemodalan Nasional Berhad PNB mengumumkan kerugian sebanyak RM8.9 bilion Malaysia bagi tahun lepas, iaitu kerugian paling besar bagi mana-mana syarikat berkaitan kerajaan GSC dalam sejarah. Sapura diambang muflis dengan puluhan tuntutan bankrupt yang difailkan oleh vendor-vendor ke atasnya. Ini juga bermakna pelaburan tambahan PNB sebanyak RM2.7 bilion Malaysia dalam Sapura pada tahun 2019 semasa harga saham bernilai 41 sen tidak dapat membantu Sapura pulih kerana harga saham telah jatuh hampir 95% dalam tempoh 3 tahun sahaja. Pinjaman bank Sapura Energy sebanyak RM10 bilion Malaysia juga akan memberi tekanan besar kepada bank-bank tempatan, terutama Maybank yang memberikan pinjaman terbesar. Keadaan Sapura yang dikatakan tenak memungkinkan risiko pendeposit amanah saham Bumi Putera ASP mengalami kerugian sebanyak RM4 bilion Malaysia kerana PNB mempunyai 40% pegangan saham dalam Sapura Energy dan 50% pegangan dalam Maybank. Sapura Energy pernah menjadi syarikat perkhidmatan sektor minyak dan gas kedua terbesar di dunia dengan nilai RM30 bilion Malaysia. Kini, Sapura Energy yang merupakan syarikat perkhidmatan kepada sektor petroleum terbesar negara hanya bernilai sekitar 500 juta sehingga 650 juta ringgit Malaysia sahaja. Punca kepada masalah ini berlaku.
Sapura Energy mempunyai rekod yang baik bagi menyiapkan projek-projek besar dan bebas isu penyelewengan. Masalah ini berpunca daripada pinjaman yang terlalu besar dibuat pada tahun 2015 semasa harga minyak dunia mencecah $100 satu tong. Pada tahun 2015 hingga tahun 2018 pula, harga minyak dunia telah jatuh dan menyebabkan syarikat pengeluar minyak dunia menghentikan projek-projek baharu. Keadaan ini memberi tekanan kepada Sapura kerana perlu membayar faedah pinjaman yang mencecah RM500 juta Malaysia setahun. Sapura cuba bangkit. Selepas harga minyak dunia mula pulih semula pada tahun 2019, Sapura telah memohon untuk membuat pinjaman modal sebanyak RM2 bilion Malaysia daripada bank-bank tempatan, tetapi permohonan tersebut telah ditolak. Pengusaha Sapura telah distrukturkan semula oleh PNB pada awal tahun 2021, namun PNB juga tidak mahu lagi membantu syarikat tersebut dengan pinjaman baharu. Keadaan Sapura semakin sukar apabila diberi cadangan menjual aset-asetnya yang mencecah RM10 bilion Malaysia bagi menyelesaikan masalah aliran wang tunai. Namun demikian, aset-aset khusus bagi sektor petroleum ini sebenarnya sukar dijual pada masa sekarang kerana tempoh masa yang terhad bagi mendapatkan pembeli yang sanggup membayar dengan harga berpatutan. Masalah ini menjadi semakin rumit apabila lockdown serta penutupan sempadan antarabangsa. Keadaan aliran wang tunai Sapura menjadi ketika selepas permohonan pinjamannya ditolak pihak bank. Pandemik COVID-19 juga menambahkan beban pada tahun 2020 sehingga 2021 kerana lockdown seluruh dunia telah menghentikannya daripada mengusahakan projek-projek sedia ada bagi menuntut bayaran daripada klien-klien mereka yang kesemuanya merupakan syarikat gergasi minyak dan tenaga boleh diperbaharui. Keadaan kewangan yang kritikal juga menjadi penghalang kepada Sapura Energy untuk memenangi tender bagi projek baharu. Walaupun harga minyak dan gas sedang mencecah parah tertinggi akibat pembukaan semula sektor ekonomi dunia. Kesimpulannya, Sapura Energy merupakan syarikat perkhidmatan petroleum terbesar negara bagi sektor minyak dan gas. Sapura Energy yang kini diambang kejatuhan kerana mengalami kerugian berturut-turut akan mengakibatkan negara bakal kehilangan sebuah syarikat multinasional kerana Sapura pernah berjaya memenangi tender-tender penting semasa mengusahakan projek di lebih 30 buah negara asing. Sekian, terima kasih kerana menonton.